Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat barakah kepada semua penonton live Tiram Travel Sdn Bhd. Saya Muhammad Farizul. InsyaAllah ini akan bersiaran di Tiram Travel Sdn Bhd. Sekejap ya. Sekejap ya. Baik, terima kasih kepada yang menonton live pada pagi ini. Hari ini insyaAllah kita akan bersiaran bersama Muntawifah kita, Ajah Rubiah. Sekejap ada masalah teknikal sikit. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Ibrahim Ayub, Assalamualaikum, selamat hari pekerja. Selamat hari pekerja Tuan Haji. Nur Faizah, Nuraini Kamarudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada yang menonton live pada pagi ini. InsyaAllah kita pada hari ini akan bersama dengan Muntawifah kita, Haja Rubiah, untuk sesi perkongsian Muntawifah pada hari ini. InsyaAllah akan bersama saya juga dan Tuan Haji Bahaki. Kepada yang sedang menonton, boleh tolong like dan share live ni. Moga ada manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang nak mengetahui perkembangan berkenaan dengan Haramain dan perkongsian daripada Muntawifah kita, insyaAllah.
Dan kepada ingin bertanyakan soalan berkenaan dengan Haramain, pakej umrah, ataupun apa-apa saja berkaitan dengan pelancungan ataupun umrah, boleh tanya di ruang komen, insyaAllah. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz Farizul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Line cantik tak? Line cantik? Line cantik tak? Line cantik. Okey, line okey. Okey, apa khabar, sihat Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Farizul. Oh, dia jadi apa? Siap. Kita menanti penceramah kita masuk, jadi mungkin ambil masa sikit, insyaAllah. Mungkin line talian ada gangguan, tapi insyaAllah kita cuba untuk bawakan taifah kita untuk perkongsian hari ini, dan kita mohon kemaafan kalau ada sedikit gangguan, insyaAllah. Teruskan Faridul. Kita menanti penceramah kita masuk, jadi mungkin ambil masa sikit, insyaAllah. Mungkin line talian ada gangguan. Okey, terima kasih kepada yang baru menonton, Cik Zamilah Ibrahim, Haji Zainuddin Hassan, Haji Zainuddin apa khabar? Ustaz Muhammad Nur Amin, terima kasih.
menonton live kita pada pagi ni. InsyaAllah kita sedang menunggu mutaifah kita masuk. Kepada yang ada soalan, ingin bertanya berkenaan dengan umrah, macam mana nak jadi mutawif, macam mana nak jadi wakil, ataupun apa saja berkenaan dengan pelancongan ataupun umrah, boleh tanya di ruang komen, insyaAllah. Nurkiah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih tonton live. Dan yang baru menonton, mohon sharekan live ni. Semoga ada manfaat kita untuk sahabat kita yang nak mengetahui perkembangan terkini berkenaan dengan Haramain, insyaAllah. Nak mengetahui perkembangan terkini berkenaan Helmi Majid, Cik Helmi Majid, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Jumaat Barakah. Haji Tanin, banyak cerita tentang Haramain. Betul, banyak cerita tentang Haramain. InsyaAllah akan ada perkongsian pada pagi ni bersama mutaifah kita. Kalau Haji Zainuddin boleh masuk, join dengan saya pun boleh juga ni. Kita live sama-sama pagi ni. Kita isi masa yang ada di hari Jumaat yang penuh barakah ni. Kita kongsikan info-info berkenaan dengan Haramain, insyaAllah. Haji Syamsul An-Nur. Waalaikumsalam. Salam Jumaat Barakah Haji. Haji, apa khabar Haji? Ramai mutawif dan mutawifah kita yang menonton pada pagi ni. Terima kasih kepada menonton. InsyaAllah kejap lagi kita sedang menunggu mutawifah kita Hajar Rubiah untuk masuk. Kepada yang nak berkongsi pengalaman, boleh WhatsApp saya ataupun komen di ruang komen live kita, insyaAllah. Haji Zainuddin di rumah tengah bising sikit pasang aircon. PKP terawih anak cucu di perkumpulan panas. Allah Haji, betul Haji. Assalamualaikum. Ibadah pun kita nak kena ada keselesaan juga kan. Jadi untuk keselesaan family kita untuk beribadah, insyaAllah. Ustaz Farizul, kita kena berpindah kepada Google Meet.
kelas kita. Dengar tak? Kita pindah ke Google Meet. Pindah ke Google Meet. Okey, baik. Ceramah kita tak boleh masuk, mungkin talian. Okey, itu dah. Okey, itu dah nampak masuk. Ni boleh masuk. Okey, teruskan Pak Izul. Okey, Hajar. Assalamualaikum Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Hajar, kita sekarang tengah live di Facebook Tiram Travel. Hajar, boleh dengar clear tak? Clear. Okay, InsyaAllah bersama kita follower yang tengah lihat ni kebanyakan daripada peserta-peserta mutaawif dan juga ramai jugalah daripada jemaah-jemaah dan juga follower-follower kita lah, mungkin ingin tahu perkembangan ataupun ingin sama belajar untuk ataupun ingin just orang kata apa, pengubat rindu Haramain, nak dengar sembang-sembang pasal Haramain ni. Nak tanya pandangan Hajah lah sebagai seorang mutawifah tiram. Tapi sebelum tu kita ingin berkenalan sikit lah dengan Hajah sebelum kita pergi kepada soalan-soalan daripada peserta kita, dan kita harapkan semua boleh bertanya soalan di ruang komen sementara sesi kita hari ni. Jemput Hajah, kita nak berkenalan dengan Hajah dulu sikit sementara kita nak tengok soalan-soalan daripada follower kita. Silakan Hajah. Sangkut. Line tak okey ni. Sangkut line tak cantik ni. Line tak cantik. Ada soalan tak setakat ni betul? Setakat ni tak ada soalan lagi lah. Kita tengok ramai lah sahabat-sahabat mutawif kita masuk ni. Haji Ayanda, Haji Mukhtar Ahmad kita, Hajar Rabi'ah ada, Haji Zainuddin ada live kita pada pagi ni. Okey, silakan. Kita nak berkenalan dengan mutawifah kita. Silakan. Allah Akbar. Boleh nampak? Boleh nampak ke ni? Ya, clear. Boleh nampak, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa program kita ni Ustaz Farizul? Haji Zainuddin, apa khabar? Saya pun alhamdulillah. Okey. Program mutawifah ni, jadi mutawifah yang kena cerita banyak lah. Allahu Akbar. Programnya program mutawifah pagi ni. Saya pun baru dapat maklumat pagi tadi. Ada perkongsian mutawifah bersama Hajar Rubiah. Itulah. Jadi kita nak dengarlah sharing sikit daripada Hajar Rubiah berkenaan dengan mutawifah dan perkembangan berkenaan dengan Haramain ni, insya-Allah. Okey, Allahu Akbar, terkejut saya sebab pagi ni saya difahamkan berkenaan dengan perkongsian saya dengan mutawifah dan soal jawab. Tiba-tiba keluar Ustaz Farizul, Haji Zainuddin ni. Jadi saya ingat apa yang kita nak bincangkan yang lain-lain tu mutawifah ada sekali sini ke? Ada, kita nak berkenalan dulu dengan Hajah Rubiah kita sebelum kita tanya soalan, insya-Allah. Silakan. Okey, nak berkenalan yang macam mana tu? Itulah macam siri yang kena tanyalah Ustaz. Tak apa, sebelum kita tanya soalan, mungkin Hajah boleh kongsikan pelibatan Hajah ataupun pengalaman Hajah terlibat dalam menguruskan jemaah dan sebagainya. Okey, macam yang siri yang pertama hari tu Hajah mulakanlah dengan bagaimana Hajah bermula daripada dengan Tiram Travel ni sebagai jemaah pada tahun 2013 lah. Tetapi sebelum tu Hajah dah pernah pergi bersama dengan Ansar, bersama dengan Ashar, bersama dengan Muhammadiyah beberapa kali lah
sebelum pergi sebagai jemaah pada 2013 dengan tiram dan sehingga kini. Jadi daripada 2013 sebagai jemaah sehingga tahun 2020 ni dah hampir 7 tahun lah dengan tiram travel. Kan, jadi Hajah nak kongsikan bermula tu sebagai jemaah, kemudian tertarik dengan ustaz-ustaz yang jadi pembimbing masa tu kan. Jadi pergi dan belajar dan tengoklah tu macam Hajah kongsikan yang sebelum ni pada tahun 2018 saja sepenuhnya lah dengan mutawifah, sebagai mutawifah dengan tiram travel ni. Walaupun hari tu Hajah kongsikan yang pada 2015 Hajah dah dapat sijil daripada Akademi Mutawif lah. Tapi 2018 tu baru sepenuhnya dilantik oleh Tiram Travel HQ sebagai mutawifah yang berdaftar dengan Tiram Travel. Ustaz kena tanya Ustaz ataupun nak cerita panjang berkenaan dengan penglibatan Hajah sebab hari tu dah panjang lebar kan? Ada Haji Zainuddin, Ustaz Farizul, mungkin mereka lebih arif lah tentang apa permasalahan soalan-soalan daripada diorang. Saya serah pada Haji Zainuddin dengan Ustaz Farizul lah untuk bertanya pada Hajah Rubiah dan di samping itu kita komen-komen lah, insyaAllah kita buka komen-komen di pada follower lah. Silakan Haji Zainuddin. Waalaikumsalam Hajah Nenek Cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam juga kepada semua peserta yang mendengar ataupun yang melihat program kita ni. Jadi bagi saya program untuk mutawifah ni yang ramai yang menontonnya mutawifah juga. Jadi saya rasa soalan yang pertama, kalau saya seorang jemaah yang bersama mutawifah, saya akan tanyakan bagaimana mutawifah akan menguruskan jemaah-jemaah wanita, khususnya yang mengharapkan bimbingan daripada mutawifah. Yang pentingnya iaitu semasa di Madinah itu ke Raudah, dan tak kurang juga semasa di Haramain Mekah dengan program-program wanita, iaitu menceritakan ataupun di kalangan wanita ini banyak kekangan tentang untuk melakukan manasik umrah, umpamanya tentang haid dan sebagainya. Jadi mungkin Hajah boleh ulas lagi sekali tentang masalah-masalah tersebut ataupun perkongsian pengalaman tersebut yang mana akan dapat memberi input kepada bakal-bakal mutawifah kita, insya-Allah. Jadi teruskan Hajah. Okey. Begini, kita sebagai mutawifah ni dua perkara. Yang pertama, sama ada kita mutawifah yang bertugas dua mutawif dengan mutawif ataupun kita memang seorang mutawifah saja yang membimbing Freeze Hajah. Dia freeze. Ni memang Hajah grup 2018 tu memang Hajah bimbing. Okey, maksudnya Hajah adalah mutawifah yang membimbing semua jemaah, lelaki dan perempuan. Pada mulanya tu rasa macam, pada peringkat awal tu rasa macam boleh ke kan. Jadi tapi bila dah kerap, dah sering lagi, alhamdulillah, syukur ya, sama ada jemaah lelaki ataupun jemaah perempuan, bimbingannya sama, tak ada bezanya sebab kita sebagai mutawif ataupun ketua dalam kumpulan tu, kita merangkumi semua tugas-tugas itu daripada awal lagi, daripada kita dapat list name, daripada di dokumen-dokumen di airport untuk berlepas dan membimbing jemaah daripada memakai ihram dan wanita dengan permasalahan wanita biasalah ya, permasalahan haid, permasalahan kadang-kadang ada yang bertanya pasal pergi tanpa suami, ada izin ke tak daripada suami, apa hukumnya, dan pernah juga Hajah jumpa yang jemaah
suaminya baru meninggal, masih di dalam edah, pergi sebagai jemaah pun ada juga Hajah jumpa, tapi kita dah jumpa dah dekat airport kan. Walhal sebenarnya jemaah yang baru kematian suami tak boleh nak pergi. Okey, betul. Jadi masalah Sebab dalam edah kan. Jadi kita jumpa macam-macam permasalahan lah. Jadi untuk bimbingan kepada jemaah wanita ataupun jemaah lelaki tidak ada bezanya. Macam Hajah cakap, ya, yang wanita malah kalau kita membimbing jemaah lelaki, wanita mengikut jugalah sama, biasanya suami dan anak-anak kan. Jadi kalau di Mekah tu, contohnya kalau Hajah semasa buat umrah yang pertama, macam Haji Zainuddin kata tadilah, kita ni kadang-kadang mutawifah ada terlibat dengan kita hate, tiba-tiba kita hate kan jemaah kita macam mana kan. Tapi Alhamdulillah macam yang Hajah bagi tahu sebelum ni, setiap kali Hajah bawa jemaah seorang tidak dengan mutawif, Hajah akan ada ustaz yang bantu Hajah dekat Mekah. Anak dia Ustaz Munawir tu dah macam anak dah, dia memang tunggu Hajah untuk bantu. Tetapi kalau Hajah pergi, Hajah bawa satu grup, Haji Zul bawa satu grup, Haji Zul suami Hajah, maka kami bergerak, Haji Zul bawa jemaah yang lelaki walaupun dia dalam grup 2, Hajah dalam grup 1. Jadi masa buat tawaf tu Haji Zul akan bimbing bawa jemaah grup bawa lelaki dan Hajah akan bawa grup wanita. Kan kadang-kadang kita nak bahagikan pula lagi tugas masa tu, mencabar juga sebab ada jemaah yang nak menggunakan skuter dekat atas sana. Jadi kita kena uruskan. Ada juga jemaah yang nak ditolak. Jadi kita kena uruskan berperingkat, dan last kali tu kita akan selesaikan umrah bersama dengan jemaah di berhampiran dengan Kaabah lah. Selesai kita uruskan jemaah yang perlu ditolak. Kemudian kita selesaikan jemaah yang perlu pergi dengan buat umrah dengan skuter, kita akan selesaikan untuk bawa jemaah buat umrah di dataran Kaabah. Bagi saya setakat ni tak ada halangan apa-apalah. Sebab perkara yang kita lakukan tu mengikut susunan kerja yang kita dah susun dan kita dah atur dah sebenarnya awal-awal lagi. Pada peringkat awal dulu, mula-mula memang Hajah rasa macam kekok kan. Jadi kita belajar daripada dari hari ke hari, kesilapan, dekat mana kita nak betulkan, dekat mana kita nak lancarkan pergerakan kita kan. Jadi Alhamdulillah, syukur setakat hari ni semua jemaah yang Hajah bimbing puas hatilah. Tak ada kata terbaik, tapi puas hati sebab lancarlah kita punya pembahagian kerja, masa kita buat umrah, semasa di Madinah buat lawatan, kita pergi ziarah ke Raudah, nampak tersusun lah insya-Allah. Jadi saya boleh simpulkan bahawa tidak ada bezanya di antara mutawif ataupun mutawifah. Pendek kata, kalau nak disimpulkan sebenar-benarnya, mutawifah ni lebih mencabar lagi daripada mutawif. Kerana ya betul. Betul Haji. Sebab Betul, macam betul. ni Haji. Sebab macam ni Haji, kita ni sebagai wanita kan, mutawifah, kita tak boleh nak baca doa orang lelaki, nak aminkan doa kita kan. Jadi kita ada cara-cara bagaimana, contohnya kalau dekat airport, contohnya kalau saya terbang dengan suami, dia di grup lain, saya di grup lain, ataupun ada adik-adik yang bertugas, ataupun ada mutawif lain yang bertugas. Kita akan buat taklimat dengan grup yang ada mutawif dan mutawif yang akan baca doa. Tetapi kalau dalam bas, daripada perjalanan daripada Jeddah nak pergi ke Mekah, baca doa perjalanan, kan. Jadi Hajah akan minta jemaah membaca doa perjalanan. Hajah tidak baca doa dan jemaah aminkan. Kat situ macam talbiah semua tak ada masalah. Hajah pun biasa membimbing talbiah di dalam bas bersama-sama dengan jemaah. Ayat yang Hajah gunakan biasanya jemaah mari kita sama-sama bertalbiah
kan. Kalau nak berselawat, mari kita sama-sama berselawat. Tak ada masalah dekat situ Haji berkenaan dengan wanita ni. Dan macam Hajah katalah, semasa bimbing umrah yang pertama tu biasanya Hajah akan ada ustaz yang menunggu sana bantu Hajah untuk bimbing semua jemaah untuk melakukan umrah. Untuk buat ibadah umrah. Bagi Hajah tak ada masalah dekat situ. Maknanya cabaran kita sebagai mutawifah ni, tanggungjawab kita sebagai mutawifah ni, kalau bertugas seorang bukan mudah lah, kecuali semua mutawifah yang dah berkali-kali Betul. Bukan satu tugas yang mudah lah sebagai kita nak memimpin jemaah sebagai mutawifah. Haji Zainuddin, sebab saya pernah ada pengalaman bersama dengan mutawifah yang bawa seorang kalau tak silap saya Hajah Ika. Time tu dia terpecah dengan jemaah dia. Ini adalah dugaan sebagai mutawifah yang dia kena bersedia. Betul tak Tuan Haji? Betul. Apa pun mutawifah ataupun mutawif, kita sebenarnya berganding bahu ya. Kita tak ada membezakan antara mutawif ataupun mutawifah. Tetapi bila ada kekangan tentang mutawifah tersebut, contohnya mutawifah sendiri haid, tak boleh masuk ke masjid, kita ramai di antara mutawif ni boleh bimbing sebenarnya jemaah, asalkan ianya mutawif jemaah tiram, kita tak ada bezakan antara jemaah. Jadi mutawifah dan mutawif ini sebenarnya menjalankan tugas bahu-membahu lah sebenarnya untuk kita sama-sama memikul tanggungjawab yang sama. Dan bagi jemaah yang kita bimbing, mereka pun faham. Jadi tak ada masalah sebenarnya, asalkan kita dapat menerangkan kenapakah yang mutawifah mereka tidak dapat bersama mereka untuk melakukan ziarah. Kalau ke masjid tak boleh ke raudah, kalau tawaf tak boleh sama-sama tawaf. Jadi itu tak ada masalah insya-Allah. Jadi yang pentingnya mutawifah itu sendiri faham bagaimana hendak menyantuni jemaah dia sendiri. Jadi itu saja. Mungkin Ustaz Farizul lebih banyak pengalaman. Saya pun belajar dengan Tuan Haji dengan ajar Rubiah. Sebenarnya kita sebagai khadam Duyufur Rahman ni, kita kena bekerjasama, betul tak Tuan Haji? Sebabnya mungkin sebagai mutawifah ada sebahagian kekangan-kekangan dia lah. Contohnya macam tadi Tuan Haji cakap tak boleh, kadang-kadang bila datang keuzuran tak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi kita sebagai mutawif pun kena bantu-membantu. Sebab semua ni urusannya bukan urusan kita saja, bukan satu grup, tapi urusan semua grup sekali kita kena handle. Jadi tak semestinya bila kita bawa satu grup, itu grup kita saja. Sebenarnya kita akan bawa semua grup sekali. Betul tak Tuan Haji? Betul. Jadi sebenarnya mutawifah ni sebenarnya satu tugas yang amat mencabar. Jadi untuk memudahkan untuk kita menyantuni jemaah, mutawifah kena pandai ya. Kita ni sebagai diplomatik jugalah, PR kita kena baik dengan jemaah, dan juga mutawif-mutawif yang ada yang bersama dengan kita semasa kita melakukan package kita, iaitu kita punya di Haramain itu. Jadi sebenarnya mutawifah ini kena melebihi sedikit tugasan beliau tentang menyantuni jemaah ini, sebab dia ada tugas-tugas khusus untuk jemaah-jemaah wanita. Dan kalau kita perhati pun, jemaah wanita biasanya melebihi daripada jumlah jemaah lelaki. Jadi jemaah wanita ini yang perlu disantuni oleh setiap mutawifah. Berbanding lelaki, kami ini membantu apabila ada keperluan tentang di mana keuzuran mutawifah itu sendiri, ataupun apabila kita menghadapi sesuatu kekangan, contohnya mutawifah
pergi ke Taif. Jadi kami sama-sama akan menyantuni jemaah. Kadang-kadang kita pernah pun bawa 2 bas sekali kerana mutawif ke Taif. Jadi insya-Allah tak ada masalah pun, sebab tiram ini memikul mutawif tiram memikul tanggungjawab yang sama untuk semua jemaah ya. Kita tidak membezakan antara jemaah yang dipakejkan untuk bas kita ataupun bas yang lain. Jadi itu yang kita kena ada di dalam pemikiran kita supaya kita dapat bertindak sama sahaja dengan jemaah-jemaah yang lain. Dan ini kriteria penting yang ada dalam minda setiap mutawif dan juga mutawifah tiram. Okey. Okey, kalau yang kita dapat lihat pada gambar live kita ni, kita dapat tengok kerjasama antara mutawif dan mutawifah. Kita nampak macam erat lah, sebabnya semua ni kena ada tanggungjawab masing-masing. Bagaimana kita nak membantu jemaah kita kan. Jadi kepada yang nak berminat nak menjadi mutawifah, tak perlu takutlah nak jadi mutawifah, sebabnya kalau di tiram travel kita bekerja dalam teamwork. Jadi insya-Allah tak ada masalah lah. Kita boleh saling bantu-membantu untuk menguruskan kelancaran perjalanan ibadah jemaah kita. Pada segi logistik, mutawifah dan mutawif sama saja. Kadang-kadang mutawifah lebih licin lagi pergerakan mereka ya, sebab kita selalu beri mutawifah itu di hadapan dahululah. Dan kadang-kadang mutawifah ini akhirnya pula membantu kita di akhirnya. Jadi sebenarnya mutawif atau mutawifah tugasan mereka adalah sama. Cuba kita tengok dalam gambar kita, sama-sama kita menguruskan jemaah semasa di KLIA dan juga semasa kita sampai di Jeddah atau Madinah. Begitu juga apabila kita balik nanti ya. Jadi semuanya itu akan kita lakukan dalam keadaan yang harmoni ya sebenarnya, dan ianya menyeronokkan. Kerana apabila kita dapat bersatu di dalam menguruskan jemaah akan mendapat satu keyakinan tentang package yang kita bawa itu. Jadi tuan-tuan, puan-puan mutawifah harus menanamkan semangat yang jitu untuk kita menjadi mutawifah supaya perkara yang sama juga dapat kita lakukan insya-Allah. Jadi kita balik kepada Hajah Rubiah. Kita ada terputus talian tadi dengan Hajah Rubiah. Oh ya ke? Kita tunggu Hajah Rubiah masuk. Sementara tu kalau sesiapa yang menonton live kita pada pagi ni, kita dapat lihat dekat skrin ni antara wajah-wajah mutawifah kita. Kalau ikutkan ini antara senior-senior saya dah ni. Haji Zainuddin ni senior saya ni. Guru saya ni. Haji Farizul tu memang orang yang hebat lah di dalam ya sebenarnya. Di Teluk Intan itu siapa yang tak kenal tu. Tapi itulah kita sama-sama, kita tidak mengatakan yang kita ni lebih baik daripada yang lain, melainkan kita sama-sama berganding bahu di dalam kita menyantuni jemaah. Jadi itu sebab apabila kita mendapat testimoni jemaah, kita merasakan bahawa sekurang-kurangnya kita telah dapat menyantuni mereka dengan terbaik mungkin. Itu yang penting. Dan walaupun ada sesetengah ataupun sebilangan yang tidak bersetuju dengan testimoni rakan-rakan mereka, namun sebenarnya itulah sebenarnya yang kita perlukan juga untuk kita mempertingkatkan segala amalan kita sebagai mutawif ataupun mutawifah. Betul tak Tuan Haji Farizul? Betul Tuan Haji. Kalau kita dapat lihat inilah dia sebenarnya wajah-wajah ceria ya yang kita dapat lihat melancar pengurusan kita. Haji Baki kita masuk kejap
Okey. Okey, Haji Waki dah ada di atas tu. Mungkin Haji Waki boleh meneruskan live kita. Mungkin cerita yang lebih meyakinkan untuk Mutawifah yang hendak berkecimpung ni, insyaAllah. Unmute. Unmute. Hajar Rubiah mungkin okey, dah masuk. Hajar Rubiah dah masuk. Okey. Okey. Okey, Hajar Rubiah. Okey, alhamdulillah. Line on off dekat sini lah Hajar sebab nampak mendung macam berat aja internet kat sini kan. Sama lah Okey, di Perak pun mendung juga ni. Itulah, selalu tak macam ni. Hajar guna dua-dua telefon pun problem juga. Tak apa, kita sambungkan tadi, kita berkenaan dengan Haji Zainuddin tadilah, kata yang tanggungjawab kita sebagai mutawifah ni tak ada bezanya dengan mutawif. Bila kita membimbing satu grup, tanggungjawab kita walaupun kita mutawifah, ya betul, memang kita mutawifah ni sikit turun daripada mutawif lah ya, sebab lelaki dah kita dan kita ni perempuan, ada certain yang kita boleh tak boleh nak langgar je kan. Jadi apa pun daripada segi tanggungjawab sama, tak ada bezanya. Macam Ustaz Farizul bagi tahu tadi, bila kita terbang berkumpulan kan, mutawifah yang baru-baru ni ada yang bertanya Hajah, ada yang personal juga dengan Hajah tanya, takutlah Hajah kalau tak ada mutawif, maksudnya dia terbang seorang-seorang. Tapi macam Hajah bagi tahu, Hajah sharekan sebelum ni, Hajah kata tidak pernah, belum pernah sekali pun sepanjang Hajah terbang bertugas seorang bawa jemaah satu grup, tak ada grup lain yang bertugas. Biasanya memang ada. Biasa grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 kan. Sekurang-kurangnya pun 2 grup. Macam yang Hajah baru ni terbang dengan Ustaz Fakhruddin lah, Titim lah. Jadi dia satu grup, Hajah satu grup. Maksudnya ada mutawif yang terbang dengan kita. Jadi bagi jemaah, bagi mutawifah yang baru nak join tu, jangan risaulah berkenaan tu, dan mutawif semua pun akan bekerjasama dengan kita ni. Dengan kita ni mutawifah. Malah diberi keistimewaan lagi dekat situ kan. Ya. Jadi biasanya kalau kita dapat excited lah bila kita tahu kita akan HQ bagi tahu kita ni nak kena bawa jemaah satu grup, kita biasanya excited nak tunggu siapakah lagi grup-grup lain yang akan bersama kita terbang. Itu yang biasanya Hajah akan tunggulah, maksudnya grup 1, contohnya Hajah grup 1, grup 2, grup 3 ni siapa? Kan siapa mutawif ni. Jadi kita start bila kita dah dapat tahu, biasanya HQ dah bagi tahu, kita akan buat grup bertugas. Contohnya grup bertugas pada 28 hari bulan 2 adalah siapa. Jadi daripada dalam grup tu kita bincanglah apa yang perlu kita dapat bantuan daripada mutawif, apa yang perlu mutawif bantu. Kan, apa kelebihan yang kita ada, kita kongsikan. Mungkin masa kita bertugas dengan mutawif grup 3, grup 4 yang lain tu, diorang ni mungkin ada yang baru, ada yang baru kali kedua terbang, kemudian ada yang grup ketiga tu mutawif yang lebih senior daripada kita. Kan? Jadi daripada perkara-perkara ini kita akan dapat grup berkumpulan yang kita terbang sama, 3 grup ke, 4 grup ke, 5 grup, pernah 7 grup. Pernah 7 grup tu Hajah masa tu menyantuni grup Haji Pendi lah. Tak terbang sama tapi 6 ke 7 grup sekali terbang malam tu di KLIA. Di KLIA 2. Kan? Jadi kita tak perlu nak risaulah, ada bantuan daripada mutawif yang akan bantu kita daripada segi yang mungkin perlukan khidmat mutawif untuk bantu kita, dan kita pula akan bantu grup yang mutawif tu untuk jemaah wanita dia. Maksudnya kita ni sentiasa, walaupun kita terbang berkumpulan 5-6 macam tu, kita tak boleh nak kata aku jaga grup aku je. Bila kita perlukan khidmat mutawif, dan mutawif pun perlukan khidmat kita sebagai mutawifah, especially di
Madinah. Di Madinah ni khidmat kita sebagai mutawifah ni sangat diperlukan untuk bawa jemaah-jemaah wanita. Kalau ada 4 grup, 4 grup lah, ataupun 4 grup, malam ni bawa 2 grup yang nombor 2, nombor 3, esok bawa grup yang nombor 4, nombor 5 untuk masuk ke Raudah kan. Itu dah tanggungjawab kita. Tak perlu nak ditanya lagi lah. Tu sebab Hajah kata macam jemaah lelaki di Madinah, jemaah lelaki kita boleh minta mutawif yang sama, grup 2, grup 3, grup 4 bantu kita untuk bawa jemaah kita untuk pergi ziarah makam Rasul kan, masuk ke Raudah. Tak ada masalah dekat situ, insya-Allah. Tadi ada soalan tanya bila kita ada soalan. Antara soalannya, Assalamualaikum Ustazah, apa persiapan awal untuk mutawifah supaya kita sentiasa bersedia dengan setiap persoalan atau permasalahan dari jemaah? Okey, itu sebab macam Hajah kata, yang kita ni, ya? Boleh dengar Kita terputus lagi. Okey. Tak. Hajah? Ya. Saya ada. Putus ke? Tak, okey. Saya ada tu. Dia ada. Kan. Okey, begini untuk mutawifah yang baru nak mula, macam Hajah bagi tahulah sebelum ni kita ni kalau kita tidak begitu mahir berkenaan dengan sirah, kita ada penyelesaian, ada ustaz yang boleh bantu kita kan. Tetapi bab hukum hakam, bab SOP kita kena 99.9% perfect lah. Maksudnya hukum hakam ni kadang-kadang jemaah bila bertanya dia nakkan jawapan segera. Bukan maknanya nanti dululah, saya fikir dululah, esok saya come back. Okey, betul. Yang itu bab hukum hakam. Kan, jadi kita ni kena ulang kaji. Betul. Ya? Kan? Jadi maksudnya kita kena banyak ulang kaji, kita kena banyak tanya. Macam Hajah kan, daripada peringkat awal dulu banyak ustaz yang Hajah rujuk lah, tanya. Kadang-kadang daripada bacaan, kadang-kadang immediate nakkan jawapan. Itu macam Hajah kata, Hajah kongsikan banyak. Haji Ilyas Harun bantu Hajah. Masa tu lagi Abu Star bantu Hajah lah. Ni orang-orang yang banyak bila Hajah bertanya Haji Rahman Johor Bahru kan. Jadi perkara-perkara yang kalau kita tak yakin pada peringkat awal kan, kita perlu ada mutawif untuk kita rujuk. Kadang-kadang mutawif tu tak ada di Mekah, belum pernah yang pending jawapan. Maksudnya freeze lagi, line tak elok tu. Freeze lagi, line tak cantik. Okey, apa pun yang penting. Okey Tuan Haji, saya nak tanya pada Tuan Haji. Sekiranya ada berlaku kematian, adakah fungsi mutawifah ni sangat penting kepada yang bawa family pergi dengan husband and wife kan? Adakah penting mutawifah? Dia memang macam ni lah, Hajah nak bagi tahu. Biasalah, ada pro and kontra. Kadang-kadang ada yang menolak. Bukan, maksudnya beginilah. Ada jemaah lelaki yang macam tak berapa setuju dengan mutawifah. Tapi bila kita tunjukkan kita punya kerja kan, kadang-kadang sehari, 2 hari ketiga tu kan, tengok perjalanan, pengurusan, bab hukum hakam, bab urusan bawa jemaah, buat umrah, semua tu nampak teratur, tersusun. Ending bila kita nak balik, kita bagi borang kaji selidik, alhamdulillah Hajah dapat yang baik lah, yang baik, feedback yang baik kan. Jadi itu sebab kita kata kita ni kena confident, kita kena tinggi kan.
kita kena baiki lagi. InsyaAllah lama-lama orang akan kenal. Macam dulu boleh cakap Haji Rubiah, siapa yang tahu pun tak tahu kan, leceh lah tak tahu macam tu kan. Tapi bila dah lama kita dah belajar, kita upgrade, kita perbaiki, insyaAllah, alhamdulillah. Kan, jadi sehingga kadang-kadang ada yang jemaah kata mendaftar di tempat lain tapi nak pergi dengan Haji Rubiah, nak Haji Rubiah sebagai pembimbing, ada juga kan. Tapi bagi hajah itu bukanlah suatu keistimewaan hajah lah. Maksudnya bila HQ panggil untuk kita bertugas, bagi hajah Allah dah hantar jemaah untuk hajah bimbing, insya-Allah. Jadi apa sajalah kita ni bukan berkenaan dengan jemaah ni, kita bukan pilihan untuk aku tak nak pergi gini-gini. Hajah bila HQ call, hajah boleh tak bawa jemaah date ni, hajah tak pernah menolak setakat ni. Itulah, mudah-mudahan kita sehat, insya-Allah. Khidmat kita ni kerana Allah Ta'ala. Dalam keadaan sekarang ni rindu nak bertugas ni. Patutnya hajah baru 3 hari, bukan 29 balik hari tu. Patutnya baru 4 hari, 29, 30. Baru 2 hari sepatutnya kan. Tapi dalam keadaan sekarang ni kan, kita boleh berangan aja lah. Kan nak buat macam mana, ya, hanya Allah yang mengetahui lah apa yang sebenarnya berlaku. InsyaAllah kita sama-sama doa supaya kita dapat khidmat lagi kerana Allah Ta'ala. Dan pada yang mutawifah yang baru-baru ni, mudah-mudahan jalan untuk kita buat umrah terbuka semula, dan kita ni semua dapat bertugas, dan mutawifah yang baru-baru ni akan boleh pergi buat praktikal lah, ataupun yang dah buat praktikal dah insya-Allah berhubung dengan pencawangan masing-masing, boleh minta lah untuk bertugas, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Boleh soal? Amin. Okey, Aja, boleh share sikit antara situasi-situasi yang dikatakan yang Haja tak dapat lupakan antaranya contohnya berkaitan dengan kematian, bagaimana Haja handle, bagaimana Haja uruskan sendiri. Ya, contohnya? Ya Ustaz, contohnya Ustaz? Contohnya seperti kematian, bila berlaku kematian, contohnya pergi husband and wife, contoh kalau husband meninggal, macam mana Haja handle si isteri, teknik kita nak menenangkan jemaah, bagaimana? Okey, macam Hajah bagi tahu begitulah, sepanjang yang Hajah bertugas ni ada 2 kali lah yang betul jemaah hilang. Jemaah pas macam yang tahun ni. Maksud freeze lagi. Hujan ni, hujan. Hujan. Mungkin line tak cantik ni. Mujur hari ni tak nak pergi masjid Okay. Allahu Akbar. Rindu sebenarnya nak pergi masjid ni, nak pergi solat Jumaat je. Semalam saya bercakap dengan Haji Azad di Madinah. Apa ni, banyak berita tentang Haramain ni sekarang. InsyaAllah kemungkinan kita boleh dibenarkan untuk di akhir Ramadan, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah kita sama-sama doa lah. Ramadan ni doa-doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah, insyaAllah. Saya dah pack dah saya punya kain ihram siap-siap. Mana dah 2 hari terbang. Mana tahu kan. Siap. Dah masuk beg lah. Alhamdulillah. Kita tengok semalam pun Imam Masjid Haramain Imam Sudais. Sudais. Bukan Sudais. Bukan Sudais. Apa? Allah Allahumma salli ala Muhammad.
Menangis dia. Tak berhenti. Nangis dia. Dan dia ada bagi tahu insya-Allah harapan akan dibuka dalam masa terdekat insya-Allah. Cuma dia minta kita doa lah supaya wabak COVID ni berakhir dengan cepat insya-Allah. Dia buat live dengan Haramain. Okey. Betul. Okey, Okey, Ajar masuk balik. Okey, Ajar nak sambung lah yang berkenaan dengan jemaah hilang dekat Mekah kan. Waktu tu lebih kurang 2-3 hari nak pergi ke Madinah. Ya, maksudnya kita puasa di Madinah lah. Macam plan tahun ni juga Ajar punya plan lah, kita masuk Mekah dan puasa awal tu di Madinah tahun ni sepatutnya. 18 pergi dan kita akan masuk Madinah puasa, tapi ialah berlaku perintah pergerakan kita tak boleh nak nak terbang kan. Jadi bila berlaku jemaah hilang, jemaah ni lelaki lah. Jemaah lelaki, jadi nampak Hajah macam tenang je sehingga kan jemaah lain tanya apa yang Mutawifah buat bila jemaah hilang ni. Sebenarnya kita ada cara bagaimana kita nak mengurus jemaah yang hilang. Bukan cara kita nak pergi terkinja-kinja, nak pergi mencari dekat sana dekat sini kan. Jadi apa caranya, kita akan report kepada Haji Zakaria lah, bagi tahu yang jemaah ni hilang dalam keadaan macam ni, pukul berapa kan. Dan malangnya pula jemaah tak pakai beg. Cik Hajah pun tak nak salahkan jemaah sebab dia pelupa. Umur dia 69 tahun lah masa tu. Jadi apa yang Hajah buat, anak dia pergi mencari di sekitar kawasan yang dia, anak dia mimpi ayah dia ada di kawasan ni kan. Yang dia mimpi ayah dia berada di kawasan jalan nak pergi ke Buat Sa'i, di belakang makam Ibrahim tu. Jadi bila dicari kawasan tu, orang ramai kan. Dekat nak puasa orang ramai, jadi nak cari dekat mana. Kemudian ada yang cadangkan supaya Hajah tampal dekat mana-mana lah orang hilang. Ya, untuk pengetahuan semua, dekat sana, dekat Mekah ni, tampal dekat dinding orang hilang tu bukan sikit. Bukan sikit, maksudnya banyak. Kalau kita jalan sampai ke belakang sana tu, kita akan jumpa dekat dinding orang hilang kan. Jadi bila Hajah bertanya dengan Haji Zakaria, bagi tahu dengan dia jemaah ni keluar tanpa layar, tanpa tanda beg semua kan. Haji Zakaria kata tak boleh nak buat apalah kan, kita tunggu saja. Tapi dalam masa yang sama tu dia bagi tahulah dengan dekat mana-mana yang grup yang dia ada tu bagi tahu, hantar gambar jemaah yang ni hilang. Maksudnya step yang itu kita dah buat lah. Bukan kita diam je kan, nampak macam Hajah tenang, macam tak cari jemaah dengan orang-orang yang di sana yang tahu bagaimana nak menguruskan jemaah hilang ni. Kemudian jemaah tu kita pergi ke Madinah. Jemaah tu tak dijumpai lagi sehinggalah 2 hari di Madinah. Awal pagi Haji Zakaria, lepas subuh Haji Zakaria bagi tahu yang jemaah tu jumpa di jalan nak pergi ke Mina sana, di terowong nak pergi ke Mina sana, dah meninggal dunia kan. Jadi apa yang Hajah uruskan, apa yang Hajah kena buat, kena uruskanlah semua dokumen-dokumen dia. Kan dia punya keluarga dia, isteri dia, anak dia, menantu dia kan, semua yang Hajah uruskan untuk pergi ke Mekah semula. Untuk pergi ke Mekah semula untuk membuat pengecaman, untuk siapkan dokumen semua sekali untuk dibawa berjumpa dengan Haji Zakaria. Dan pagi tu Hajah lepaskan keluarga dia yang 3 orang tu menaiki teksi ke Mekah. Sebab pagi tu tak ada pergerakan ke Mekah, bas tak ada, dan kalau dengan apa-apa pergerakan lambat kan. Jadi kami uruskan dia berlepas ke Mekah, lebih kurang tambang 400 rial sampai ke Mekah lah. Sehingga urusan selesai semua sekali, jumpa dengan Haji Zakaria, tidur semalam di Mekah atas usaha Haji Zakaria. Kemudian jemaah tu balik semula
ke Madinah bersama dengan kita lah. Kan, jadi itu semasa kita balik, jemaah tu belum diuruskan untuk dikebumikan lagi sebab ada beberapa dokumen yang belum selesai lah, ya, sebab dia dijumpai di dalam terowong, polis yang jumpa, jadi dianggap kes polis. Itu yang Hajah ada beritahu, dan urusannya tu lambat sikit untuk dikebumikan. Kemudian kali kedua yang baru ni lah, yang Hajah balik, jemaah yang Hajah ada share dekat dalam grup, yang Hajah naik ambulans hantar jemaah lelaki pergi ke hospital Uhud, kan, itu bertepatan dengan doa Hajah ingin nak naik ambulans dekat Mekah ke dekat Madinah, bagaimanalah tengok je mutawif uruskan jemaah, bertepatan Allah bagi betul-betul hari Jumaat, lelaki semua pergi waktu solat Jumaat tengah hari, jemaah tu kritikal dalam bilik. Ada yang kata kenapa Hajah sampai jemaah kritikal baru nak bawa pergi hospital. Kita sebenarnya dah bawa pergi hospital, dekat Mekah dah bawa, dekat Madinah pun kita dah bawa, tetapi permasalahannya jemaah ni dia menyembunyikan penyakit dia yang sebenarnya. Jadi bila dah kritikal dalam bilik, Hajah pun dengan bantuan Ahmad Arbab, biasa keluarga besar kita dekat Madinah tu, bantuan Ahmad Albad, dia panggil, kalau kat Malaysia macam rescue lah, 911 tu datang. Hajah rasa tak sampai setengah jam datang ke bilik dan ambil jemaah, bawa pergi ke ambulans, dah menunggu ke bawah tu Hajah sekali pergi, dan kita bawa pergi ke hospital Uhud lah, hospital Uhud kat situ. Dan Hajah ditanya berkali-kali oleh doktor apa sebenarnya penyakit jemaah ni. Kan, penyakit dia apa sebenarnya, kan. Tapi bila dah ni kita baru dapat tahulah yang dia ni ada mengalami sakit yang dia tak bagi tahu kat kita. Jadi berlaku dia meninggal semasa Hajah dah berada di airport untuk terbang balik. Jadi malam tu semasa Hajah hantar dia hari Jumaat ke hospital, malam tu kita dah bersiap nak ke Jeddah untuk nak balik. Bayangkan isteri dia ada, maksudnya Hajah dah siap-siap semua, Hajah balik ke hotel dan uruskan pula abang ipar kepada yang sakit ni pergi ke hospital Uhud. Dia nak tengok dengan mata dia katakan adik dia sakit macam mana, pergi uruskan bersama dengan seorang jemaah yang volunteer. Dia kata tak apa Hajah, sebab Hajah nak uruskan jemaah, nak uruskan beg. Nasib baik taklimat tu Hajah dah buat awal pagi, taklimat untuk keberangkatan pulang, kan. Jadi dia pergi, Hajah bagi tambang, dia pergi sana dan dia dah dapat jumpa. Kemudian jemaah tu yang volunteer tadi balik semula. Hajah kata, dia telefon, Hajah kata minta Haji abang ipar dia tu balik sebab kita nak berlepas balik malam nanti. Jadi dia balik dan isteri dia pun Hajah kata bawa balik. Sebab kalau dia dah diuruskan oleh hospital, isteri dia cuma boleh duduk kat luar je pun. Bukan boleh nak menghadap yang sakit tu, satu. Yang kedua cakap macam ayam itik, kan. Jadi tak ada apa yang membantu pun. Jadi Hajah kata minta tolong bawa balik isteri dia sekali ke hotel, suruh mandi, suruh solat, suruh makan, suruh lebih baik. Nanti lebih nak menjaga orang sakit, dia pula sakit. Jadi dia balik ke hotel, siap semua sekali, makan semua sekali. Dan malam tu Hajah jumpa dengan dia lah, bagi tahulah, tanya dengan jemaah ni ada ke duit, dia kena tinggal lah. Bayangkan malam tu waktu kita nak keluar, nak tinggalkan Ansar Jadid, hotel tempat kita tinggal tu, kita adalah orang last yang duduk di Ansar Jadid. Grup Tiram ada satu grup, dua grup. Ada di Hotel Odes. Bayangkan jemaah, isteri jemaah yang sakit, masa tu belum meninggal, yang sakit tu duduk sorang-sorang di dalam Hotel Ansar Jadid. Ya, Hajah lupa tingkat berapa, tingkat 7 tak silap Hajah. Sorang-sorang. Tapi Okey, freeze lagi.
Jadi Freeze itulah lagi. risiko ya yang perlu kita Ini pengalaman Mutawifah. Bagi saya ini pengalaman yang sangat mencabar lah. Dalam ni pukul 12. Ya, sebab kita pukul 12 ni kita nak bertolak ke Jeddah. Jadi minta tolong tengok makcik ni dia ada dekat bilik ni dan bagi tahu dekat housekeeping dengan manager hotel, maknanya dalam bilik tu ada orang. Tak naklah tinggal bergelap macam tu kan. Hajah bagi tahu esok pagi-pagi Kak turun Ahmad Albab ada dekat bawah tu duduk dekat kedai tu. Sementara tunggu Ustaz Wah Azizul datang sebab Ustaz Wah Azizul pula nak balik esok malamnya. Jadi dia pun sibuk nak menguruskan jemaah untuk keberangkatan pulang. Jadi alhamdulillah pagi tu dalam pukul 9 Hajah rasalah kita semua dah ada dekat Jeddah dah. Apa tu Haji Mus ambil kakak ni pergi ke, masa tu Hajah komunikasi dengan Haji Mus lah macam mana dengan keadaan kakak ni semua dah ambil dia bawa pergi makan apa semua sekali. Haji Mus Allah Akbar. Setengah jam sebelum dalam setengah sebelum terbang tu Hajah dia beritahu jemaah tu dah meninggal ya, innalillahi wa inna. Itu adalah pengalaman Hajah yang tidak sampai dapat menguruskan sehingga sebab bila berlaku kematian tu Hajah tak ada dekat situ. Hajah tak ada dekat situ, tapi kita tanggungjawab kita kena uruskan jugalah isteri dia semua. Kemudian setengah jam sebelum terbang baru dapat tahu dan Hajah tak dapat nak communicate. Sampai di airport Malaysia pula kita sibuk nak menguruskan zam-zam jemaah dan sebagainya semua baru kita dapat talian kan. Jadi bila dapat talian Hajah berhubung dengan keluarga dia semua sekali lah. Tapi masa dekat airport tu Hajah sempat jugalah berkomunikasi dengan anak-anak dia, keluarga dia di Malaysia. Alhamdulillah kan. Itu bagi Hajah yang Hajah urus jemaah ada 2 kali berlaku kematian. Tapi yang satu kali ni jemaah Mutawif apa ya yang perempuan tu yang meninggal yang 29 hari ada dekat Hospital Madinah tu alhamdulillah walaupun tak dapat menguruskan sepenuhnya tapi dapat mengiring suami dia dengan Ustaz Wan dengan siapa lagi dengan Haji Zul suami Hajah dengan Haji Mus dan seorang lagi siapa dapat mengiring suami dia pergi sehingga ke bilik jenazah dan sebagainya lah alhamdulillah. Hajah nak share juga lagi ni satu peristiwa yang sangat Hajah tak boleh lupa sampai sekarang ni. Masa tu Ustaz Bahaki ada di Mekah juga. Berlaku kemalangan bas. Nak cerita kemalangan bas lah. Jemaah dalam satu bas semua. Itulah kita ni dalam masa tu dalam perjalanan kita nak pergi ke Jakrana, ziarah Jakrana ya. Tapi kita ni kan semua jemaah dipayung oleh malaikat Tuhan begitu kuat. Pertama kali mengelak. Jadi bayangkan bagaimana jemaah dekat dalam bas tu. Bagaimana keadaan jemaah makcik tu yang terpelanting, yang jatuh yang duduk dekat tangga tengah jatuh dari tempat duduk ke tangga. Dan Hajah sendiri ya Allah na'udzubillah kan kaca depan tu kan macam tiba-tiba nampak macam gelap gelita sebab bila kaca tu pecah dalam bas tu dia jadi gelap. Kan. Jadi itu yang peristiwa yang Hajah tak boleh lupa lah. Tapi Hajah sempat lagi dalam grup Telegram Hajah bagi tahu yang kami kemalangan. Ustaz Bahaki kata Hajah dekat mana? Masa tu Ustaz Bahaki ada dekat Jabal Rahmah. Nak saya patah balik datang bantu Hajah ke? Tapi Hajah kata tak apa, tak perlu. Nanti ada bantuan datang. Dan lama juga Okay, freeze lagi. Okey, apa yang saya boleh katakan bakal-bakal Mutawifah ambillah apa yang dijelaskan oleh Hajah Rubiah ini sebagai iktibar untuk kita ya. Sebelum pun kita menjadi Mutawifah, kita dah boleh ambil pengalaman ini untuk kita jadikan SOP kita lah, yang mana kita merasakan ini adalah tanggungjawab yang kita perlu pikul bersama supaya kita mendapat
segala kelebihan sebagai mutawaifah untuk kita menyantuni semua jemaah, bukan kira lelaki ataupun perempuan ya. Jadi kemungkinan mutawaifah boleh mengambil Hajah Rubiah ni sebagai mentor, bukan pun mentor untuk praktikal, tetapi adalah mentor yang untuk kita jadikan pakar rujuk ya, untuk apabila kita menjadi mutawaifah nanti insya-Allah. Mungkin Ustaz Farizul boleh tambah lagi. Okey, terima kasih Ji atas ulasan yang diberikan. Saya tambah sedikit. Sebenarnya bila kita ni ditaklifkan sebagai mutawif ataupun mutawifah, kita automatik adalah sebagai guru agama. Jadi nak tak nak kita kena bersedia dengan segala soalan ataupun permasalahan yang akan timbul ketika kita berada di tanah suci. Jadi sebagai mutawifah yang baru nak berkecimpung dalam bidang mutawif dan mutawifah ni, kita kena mempersiapkan diri kita dengan segala ilmu yang ada, kan? Betul tak Haji dan Hajah? Betul. Ya, betul. Macam ni lah Hajah sambung. Kita ni kan cari pengalaman bukan sedikit lah. Ya, tapi kalau kita tidak bermula dengan langkah pertama, kita tak akan jumpa yang ke-10, yang ke-12. Bagi Hajah jangan takut untuk kita face apa-apa saja insya-Allah, kan. Sebab Allah aku nak pergi sebagai mutawifah, nak pergi Mekah, bukan ya. Kita niat kita khidmat kerana Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita hingga akhir. Apa yang Hajah dah lalui ini kan pengajar tak pernah kita kali 10 aku pergi, aku ni dah hebat sangat ni, aku dah tak kan. Sebab setiap kali kita pergi berlain ujian, bagai-bagai ujiannya. Ada juga jemaah yang tiba-tiba dekat Mekah lupa dan ingat bonta anak orang. Ada juga jemaah yang dalam bilik ada juga yang tiba-tiba orang ketuk line Hajah Rubiah tak clear. Boleh ke? Boleh dengar? Boleh ke ni? Boleh. Teruskan. Boleh. Okey. Kadang-kadang kita program menyambut kan, kadang-kadang pukul 3 pagi, pukul 11 malam, pukul 10 malam, tak tentu kan. Kadang kita baru nak balik, nak baring letak badan dekat dalam bilik, tiba-tiba pintu diketuk orang kan. Bila tengok kenapa, Hajah kata kenapa jemaah ni sekian-sekian ni meraung-raung dalam bilik. Hajah kata kenapa meraung-raung dalam bilik kan? Dia kata bergaduh dengan suami. Hajah kata bukan suami dia tak pergi, dia bergaduh dengan suami dia melalui handphone. Hajah kata kan bergaduh dengan handphone. Hajah kata bak handphone tu kat sini, besok balik, besok Hajah baru bagi. Kan jadi macam-macam lah. Kemudian ada juga yang meracau, ada kan. Kita lalui benda tu sebab Hajah kata bukan setakat ilmu berkenaan dengan hukum hakam, berkenaan SOP, berkenaan dengan jika berlaku jemaah yang tak sadar, jika berlaku jemaah yang meracau, apa yang kita nak kena buat. Sekurang-kurangnya kita tahu bagaimana kita nak bagi penawar kan, tahu nak baca apa-apa surah-surah yang boleh membantu tak banyak sikit sebelum kita mungkin panggil mutawif lain ataupun ada rakan-rakan ataupun dalam jemaah grup yang bersama kita ataupun grup yang lain yang boleh membantu untuk memulihkan jemaah. Tu Hajah kata sepanjang 12 hari 10 malam ni, kita ni segala-gala kita abadikan diri kita ni segala-galanya kerana Allah dan kerana jemaah, kepada Allah dan kepada jemaah jugalah untuk kita khidmat ni. Khidmat ikhlas kan. Baru kita rasa walaupun kita penat, tapi bila kita balik Malaysia kita rasa puas lah. Kita dapat mengatasi permasalahan, kita dapat mengatasi apa-apa yang tersembunyi, apa-apa yang tak jelas kan. Alhamdulillah. Kalau kita
rasa tak dapat nak selesai tu, kita macam satu benda macam kita tak puas. Apa pun, segala apa yang berlaku tu adalah pembelajaran. Macam Hajah cakap tadi, adalah pembelajaran bagi kita untuk next. Untuk kita bertugas next, kalau berlaku gini, apa yang kita nak buat. Itu sebab Hajah kata kita ni kena, sebagai mutawifah, kita ni kena communicate dengan mutawif di dalam grup yang satu lagi, grup kedua, grup ketiga, grup keempat kan, supaya sekiranya berlaku apa-apa dia orang akan membantu. Sebab Hajah kata, Hajah nak kongsi sebagai mutawifah ni, pertama sekali janganlah sombong. Janganlah sombong kan. Kalau kita sombong, berlaku apa-apa dekat jemaah kita yang memerlukan khidmat lelaki, orang tak nak tolong, siapa yang akan tolong kita? Betul, Allah akan tolong kita. Tapi sebagai manusia, sebagai insan ni, kita perlukan khidmat sahabat-sahabat untuk bantu kita. Kadang-kadang ada juga jemaah lelaki yang tolong, mutawif lelaki yang tolong Hajah bawa, kalau bertugas dengan suami tolong Hajah bawa tolak jemaah pergi ke hospital kan. Kalau pergi hospital malam kan. Jadi ada bantuan. Kita kena juga minta mutawif lain tolong, Haji, jemaah saya ni perlu dibawa ke hospital yang bukan hospital dekat Safwa tu, dia perlu dibawa ke hospital lain tengah malam. Jadi kita perlukan khidmat mutawif untuk bantu kita pergi bersama ke hospital waktu malam. Kan? Ada juga contohnya wanita esok kita nak ke Madinah, petang tu isyak, lepas isyak dia baru kering, baru boleh buat baru boleh buat umrah kan. Jadi nak pergi ke untuk pergi ke ambil mikot kan. Jadi kita ni kan malam nak pergi ni, takkan seorang nak pergi. Jemaah wanita kita nak pergi kan. Takkan kita nak pergi ke Tanaim, takkan kita walaupun dekat. Kita kena minta bantuan jemaah lelaki juga untuk teman kita pergi naik taksi tu, pergi ke Tanaim untuk bermikot. Itu sebab gunanya kenapa kita ni kena bekerjasama dengan mutawif. Hebat mana pun wanita ni, dia kena perlu ada lelaki juga. If berlaku apa-apa kemuslahatan, berlaku kemasalahan, kita boleh dapat bantuan segera. Kalau sombong kan, jemaah mutawif pun kata, tak nak lah kau sombong sangat kan, Hajah Rubiah kan lah gitu. Jadi setakat ni yang Hajah bertugas ni memang kerjasama sebaik-baiknya lah daripada mutawif yang sama-sama grup yang terbang tu. Ada soalan itu hari yang Hajah cakap tadi, mutawifah takut je kalau saya terbang seorang, bawa grup, tak ada siapa-siapa yang akan bantu. InsyaAllah setakat ni Tiram akan terbangkan berkumpulan tu mesti ada mutawif. Mutawifah, mutawif mesti ada. Belum pernah berlaku mutawif terbang seorang-seorang. Kalau ada yang lain Hajah tak tahu, tapi Hajah memang biasanya pergi kadang-kadang hingga 7 grup, 6 grup, 5 grup, 4 grup, dan yang hari tu dengan Mas tu Hajah berdua dengan grup dengan Haji Fakrudin, Ustaz Fakrudin lah. Maknanya ada dah kerjasama daripada mutawif, insya-Allah. Mungkin dah banyak perkongsian tu. Jadi mungkin kita perlu kepada Ustaz Bahaki lah untuk gulung ke ataupun ada apa-apa yang nak diperincikan lagi, insya-Allah. Kalau ada soalan, ada masa, boleh lagi Hajah jawab, insya-Allah. Boleh lagi Haji. Okey, kita bacakan soalan. Assalamualaikum Hajah Nenek Cantik. Serta praktikal bila disahkan bila dapat bersama jemaah umrah sebagai mutawifah? Ataupun kita tunggu umumkan tarikhnya tu macam mana? Okey, Hajah kongsikan macam Hajah cakap, Hajah dulu lain. Hajah praktikal pergi sendiri, tambang 5 kali 10 kali kan. Pergi kemudian baru Hajah dimasukkan di dalam oleh Ustaz Bahaki, kemudian baru terbang buat jemaah. Tapi sekarang ni dah lain dah, alhamdulillah, syukur dipermudahkan. Siapa-siapa yang berminat boleh pergi praktikal lah selepas mengikuti kursus yang dianjurkan, boleh pergi praktikal. Pergi praktikal ni menambang sendiri kan, Kemudian rasa diri cukup tak pergi sekali dengan praktikal tu. Kalau Hajah kan sekali, Hajah tak confident, bukan, maksudnya kefahaman tu masih tak begitu meluas lah. Tapi sekarang ni pergi praktikal, kemudian balik,
Kemudian balik, pergilah ke cawangan, kan, cawangan tempat yang mendaftar tu ataupun cawangan yang menghantar pergi ke buat praktikal tu, dan mungkin kita akan diterbangkan bertugas bersama 2 mutawif biasanya. Ada baru ni ajar dengar dia kali pertama tapi dia terus bawa jemaah. Adalah tapi kurang lah, kebarangkalian tu kurang. Kebanyakannya kali kedua, kali pertama pergi praktikal, kemudian pergi bertugas dengan mutawif. Biasanya itu kan bergantung kepada cawangan tempat kita mendaftar lah. Kadang-kadang kalau kita ada jemaah 10 ke 15 orang ke, kan, jemaah kita sendiri, biasanya cawangan akan terbangkan kita untuk bawa jemaah kita sendiri tu biasanya, kan. Jadi bergantung kepada di mana tempat kita mendaftar, bagaimana dia rekomenkan kita ke HQ untuk terbang bawa jemaah, sama ada seorang, cawangan akan tengoklah dia ni boleh bawa seorang ni kot. Jadi grup yang sebelah ni mungkin ada mutawif senior yang akan bantu dia, ataupun dia ditugaskan bersama dengan 2 mutawif, kan, lebih mudah. Kalau Hajah bagi peringkat pertama macam tu, eloklah bertugas dengan 2 mutawif, sebab kita ni banyak ilmu yang kita nak kena sedut, banyak ilmu yang kita nak kena tahu sebelum kita bertugas seorang-seorang untuk bawa jemaah. Sebab kita tak nak begini, kita ni adalah sebagai duta tiram travel, amanah yang disangkutkan pada kita ni. Kita tak nak jemaah tengok kita ni macam kekok aja. Kan, macam pelik aja mutawifah ni, dalam bas tak ada kongsi apa-apa, senyap aja ni. Selawat pun tak ada ni, senyap aja ni. Kalau talbiah kita sebelum nak talbiah kita kena zikir dulu ke apa, semua panjang-panjangkan lagi, kan, supaya kita punya presentation ataupun persembahan kita dekat dalam bas tu menarik, kan, jemaah pun seronok macam tu, kan. Jadi kita daripada peringkat-peringkat tu kita perbaiki. Itu sebab Hajah kata ya, untuk kali pertama praktikal, kemudian balik berjumpalah dengan cawangan tempat yang kita mendaftar ataupun yang menghantar kita tu untuk dapatkan recommendation untuk terbang bawa jemaah seterusnya. InsyaAllah banyak yang Hajah tengok pergi praktikal, kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lepas tu dah boleh terbang buat jemaah dah. InsyaAllah. Tapi kena rajin pergi kerusuh lah. Banyak tempat. Jangan kata, alah aku dah pergi ni nak kena bayar berapa ni? 50. Dulu dah bayar, jangan berkira. Nak cari ilmu ni jangan berkira. Hajah tu macam sebelumnya Ustaz Bahaki dia saksilah kepada Hajah punya minat yang sangat nak cari ilmu. Sampai ke Al-Ustaz, sampai ke Sungai Petani, sampai ke mana semua Hajah pergi, kan. InsyaAllah. Kita jangan berkira berapa kita keluar, tapi kita berkira berapa ilmu yang kita dapat. InsyaAllah. Ada soalan lagi, tolong bacakan soalan kalau ada. Kalau ada masa lagi boleh jawab. Kita dah nak habiskan sesi kita 12.30 ni, insyaAllah. 12.30 sikit, pukul 3.30 lah bagi habis. Hajah bergurau waktu Jumaat, solat Jumaat lagi. Okay. Solat Jumaat. Solat Jumaat di rumah. Okey. Pandangan saya tentang mutawifah. Mereka ini ataupun mutawifah ini ada sebenarnya harapan syarikat untuk menyantuni jemaah. Sebenarnya mutawifah lebih mencabar lagi daripada mutawif. Mereka sebenarnya memikul satu tanggungjawab yang sangat-sangat diperlukan untuk jemaah, kerana rata-rata jemaah yang ramainya adalah wanita. Bila ramai wanita, tentulah jemaah kita mengharapkan santunan daripada mutawifah melebihi daripada itulah dia. Jadi bagi mutawifah ataupun bakal mutawifah perlu menanamkan semangat jitu lah orang kata, untuk kita berkhidmat sebagai mutawifah itu perlu dengan yang pertamanya seperti Hajah sebutkan tadi, dengan ilmu. Dan ilmu itu bukan sekadar kita cari, tetapi kita perlu banyak bertanya, perlu mengikuti kursus-kursus umpamanya
dan ilmu itulah yang menentukan kejayaan kita sebagai mutawifah ataupun mutawif juga. Jadi itulah yang dapat saya rumuskan. Mungkin Ustaz Farizul lebih, sebab Ustaz Farizul ini bukan setakat mutawif, dia juga mengendalikan pejabat. Jadi tentu pengalaman Ustaz Farizul melebihi lagi daripada pengalaman kami mutawif yang sebagai wakil saja ni. Jadi silakan Ustaz Farizul. Saya di pejabat, saya monitor je Tuan Haji. Betul lah apa yang dikatakan oleh Tuan Haji Zainuddin tadi dan Hajar Rubiah. Kita kena cari ilmu, tambahkan ilmu berkenaan dengan macam mana kita nak menguruskan jemaah, kita nak handle jemaah. Dan kita tadi antara satu input, kita jangan buat kerja sendiri-sendiri. Kita kena buat kerja secara berkumpulan dan kita kena ada teamwork. Dalam apa dua perkara yang melibatkan jemaah yang ramai, kita kena ada teamwork. InsyaAllah semua perjalanan ibadah umrah dan urusan jemaah tu akan berjalan dengan lancar. Rata-rata yang kalau saya monitor tengok mutawif ni, dia ada teamwork, insyaAllah dia punya hubungan dia dengan jemaah dan hubungan sesama mutawif tu akan makin erat dan perjalanan ibadah umrah tu mudahlah. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada Tuan Haji Zainuddin. Terima kasih kepada Hajar Rubiah. Hajar Rubiah ada kesimpulan nak bagi pandangan sebagai mutawifah, kita nak tutup dah sesi kita. Okey, insyaAllah ya. Hajar cuma nak bagi tahulah dekat mutawifah yang baru nak terlibat dengan tugasan ni. Sebab tugasan ni sebenarnya berat, tetapi kalau kita buat ikhlas kerana Allah dan kita nak belajar kan, Alhamdulillah Allah akan bantu kita dan kita tak rasa pun terbeban dengan tugas kita sebagai mutawifah ni. Hajar sebenarnya seronok. Bukan seronok nak update dekat Facebook, oh aku dapat pergi Mekah selalu, bukan tau. Satu kepuasan bila kita balik kan, kita dapat menyempurnakan tugas kita. Setiap kali Hajar balik, sampai Hajar dekat airport, Hajar hantar gambar, hantar report ke Ali Fahmi, hantar report, Hajar bagi tahu mission complete, Alhamdulillah. Dan kita kongsikan apa permasalahan kita yang kita dah dapat selesaikan pada yang berkenaan di HQ lah. Itu yang kita Hajar sangat seronok lah setakat ni, bukan kerana aku ni nak post kat Facebook, hari ni aku terbang, bulan depan aku terbang, bukan. Itu bukan. Hajar kesimpulannya, kerjaya sebagai mutawifah ni adalah harmoni dakwah kita ke jalan Allah, membimbing jemaah umrah, membimbing para duyufur rahman ya dengan ikhlas, insya-Allah ya, kalau boleh ya. Mudah-mudahan kita semua ni Allah jemput kembali bertugas ya setelah PKP ni selesai nanti, insya-Allah. Hajar rindukan Haramain, insya-Allah Hajar rindukan nak bertugas. Ya, sama-sama semua orang pun rindu hari-hari nak tengok berita daripada Mekah. Apa berita terkini kan? Jadi mudah-mudahanlah kita akan kembali semula seperti dahulu, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Haji Zainuddin, terima kasih Hajar Rubiah kerana memberikan sedikit perkongsian kepada bakal-bakal mutawifah dan bakal-bakal mutawif yang nak berkecimpung, yang baru nak berkecimpung dalam dunia mutawif dan mutawifah ni. Terima kasih atas perkongsian ilmu ni. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk sesi perkongsian akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Ya, Hajar tadi ada apa nak cakap? Hajar rasa nervous pula tadi bila sangkut-sangkut tak boleh nak masuk oleh itu, dah jadi kelaru dah kan. Hajar minta maaf lah kalau ada kekurangan, dan Hajar tak ada masalah kalau ada siapa yang berhajat nak tanya yang lebih detail, Hajar akan kongsikan lah melalui WhatsApp ke, melalui Facebook ke, insyaAllah ya. Hajar punya Facebook Rubiah Yusof Perundian Hartanah tu boleh add, boleh kita kongsikan, insyaAllah. Ilmu kita kena bagi dan Allah akan tambah, insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah, terima kasih semua. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.